Boleh? Tak. Boleh, tak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan keberkatan, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka pertemuan kita dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jika Allah SWT Musi Nazir dan datang ke masjid, tuan-tuan imam, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah maghrib dalam membincangkan fiqh Syafi'i ala Melayu. Pertemuan yang lepas telah pun kita melihat tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagai pengasas kepada mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, dan bagaimana penguasaan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap ilmu. Dan kita lihat antara kehebatan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebelum termasuk kepada bab-bab yang lain, maka bab satu ini ialah bab tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i ini ialah salah seorang daripada mujaddid, dan beliau juga merupakan salah seorang daripada ulama salafus soleh, dan beliau juga salah seorang daripada ulama yang disebut sebagai mujtahid. Semua ni disebut oleh Rasulullah dalam hadis baginda, dan hadis baginda tentang melibatkan zaman yang terbaik. Zaman salafus soleh ialah 300 tahun yang pertama. Jadi zaman salafus soleh 300 tahun pertama itu termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab Imam Syafi'i lahir pada 150 Hijrah dan wafat pada 205 Hijrah. Maka beliau termasuk dengan ulama salafus soleh, iaitu ulama yang hidup kurun ketiga ke bawah. Dan beliau juga termasuk di kalangan mujtahidin. Mujtahid ini ialah orang yang telah pun dikhabarkan tentang kewujudannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut iza ijtahada mujtahidu. Ada dua hadis yang hampir sama. Iza ijtahada mujtahidu, iza asaba falahu ajran, wa iza akhta'a falahu ajrun wahidah. Satu lagi hadis yang sama, iza hakamal hakimu, iza asaba falahu ajran, wa iza akhta'a falahu ajrun wahidah. Jadi Rasul sebut tentang dua orang. Satu hakim, iaitu pemerintah. Satu lagi ialah mujtahid. Jadi pemerintah ni pada zaman Rasulullah baginda lah pemerintahnya. Tapi selepas itu ada golongan-golongan pemerintah. Yang keduanya akan ada golongan mujtahidin. Mujtahidin ni ialah orang yang bersungguh-sungguh untuk mendalami perkara agama dan juga mampu mengeluarkan hukum daripada asas-asas agama. Jadi ini golongan mujtahidin. Rasulullah dah bagi tahu dah. Golongan mujtahidin ni Rasulullah kata iza ijtahada mujtahidu. Apabila mujtahid beristihad. Jadi benda akan datang. Memang akan wujud golongan mujtahidin.
yang akan berijtihad mengeluarkan hukum-hukum baru. Jadi Rasulullah sebut kalimat ijtihad, iza ijtahada mustahidu. Bila mustahid berijtihad, kalau betul maka dia mendapat 2 pahala. Kalau salah dia still lagi dapat 1 pahala. Bermaksud mustahid ini maka diberi ganjaran atas kesungguhan dia mengeluarkan hukum. Kalau salah sekalipun dapat 1 pahala. Untung jadi mustahid tu, kalau salah dapat pahala. Tak. Mustahid dia memang sukar untuk terjebak dalam kesalahan. Tapi dia tidak maksum, mungkin boleh silap, mungkin boleh salah. Tapi bila sebut mustahidin, memang seorang yang mustahid ini dah cukup ilmu alat dah cukup. Kau sekat jadi baru jadi ustaz aja, dia tak boleh berijtihad. Dia mesti menguasai ilmu yang cukup, ilmu alat cukup, dan juga dia menguasai usul fiqh. Kalau sekadar fiqh aja tak boleh. Jadi beza usul fiqh dengan fiqh. Kalau fiqh dia namanya fuqaha. Kalau usul fiqh namanya mujtahid, mufti, usuliyun. Jadi golongan yang mampu menganalisa. Kalau fiqh ni dia ingat perbahasan, dia baca banyak kitab, dia tahu hukum fiqh. Tapi berbeza dengan mustahid. Mustahid ni dia tahu asas hukum Quran, hadis. Dia boleh analisa hadis dan Quran tadi. Dia boleh menganalisa segala bantuan-bantuan alat-alat untuk mengeluarkan hukum. Dia tahu kaedah-kaedah apa semua, dan dia tahu ilmu-ilmu usul fiqh. Maka dia boleh menganalisa benda tadi dan mengeluarkan hukum baru. Hukum baru mustahid, hukum baru usuliyun, hukum baru mufti, usuliyun, mustahid. Tapi kalau fuqaha, dia hukum yang memang dah ada dalam Quran, dalam kitab-kitab fiqh. Ustaz, ini hukum baru ni dah awak aja baru tahu, benda tu dah lama tahu dah. Tapi ada benda yang betul-betul baru. Betul-betul baru memang dia perlu dikeluarkan kehebatan ilmu usul fiqh untuk mengeluarkan hukum baru. Jadi benda-benda hukum baru ni melibatkan mujtahid. Jadi Rasulullah kata kalau ada mujtahid yang berijtihad, salah still dapat pahala sebab mengganjari dia punya ijtihad. Sebab itulah mujtahid ini dia ada banyak ijtihad. Imam Ahmad bin Hanbal lagi banyak ijtihad. Hampir-hampir setiap ijtihad dia ada kaul yang kedua. Imam Syafi'i tak semua. Imam Syafi'i ada kaul jadid, ada kaul qadim. Mana yang tak pakai, maka pakailah kaul jadid yang latest one. Yang latest ialah kaul jadid. Dalam masa yang sama, kaul yang lain semua disimpan dalam poket ilmu. Bila nak pakai, bila sampai masanya. Jadi pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i ni ada yang lemah, ada yang dhaif, ada yang qaulun. Ada yang melibatkan pandangan-pandangan yang lemah, ada pandangan yang kuat, tinggi, yang paling al-asah fil mazhab, yang muktamad dalam mazhab. Jadi dia ada dia punya ranking-ranking. Semua tu simpan dalam poket ilmu yang nak dipakai, yang latest, mazhab jadid. Jadid tu mazhab baru setelah berada di Mesir. Sebenarnya sebelum di Mesir tu beliau pergi ke Mekah. Selepas beliau ditangkap, dituduh terlibat dengan pemberontakan terhadap Khalifah Harun al-Rashid, dan akhirnya beliau terlepas. Kes terlepas difitnah tadi, maka beliau tidak lagi menjadi pembantu Gubernur. Habis tak jadi pembantu Gubernur, jadi apa? Dia duduk dengan Khalifah pula. Khalifah ada syok pula dengan Imam Syafi'i, tengok ilmu dia hebat apa semua, tapi dia tak betah duduk di istana. Dia minta izin untuk berhijrah pergi ke Mekah. Di Mekah inilah beliau menggagaskan fiqh al-jadid, bukan di Mesir. Mesir tempat dia isytiharkan fiqh jadid, tapi tempat dia menggagas ialah di Mekah. Dan di situ menjadi satu gagasan yang hebat, sebab itu kemuncak ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab beliau dah melalui zaman bersama Imam Malik,
melalui zaman Baghdad melahirkan Imam Ahmad bin Hanbal, dan kemudiannya melalui zaman berada di peringkat pentadbiran. Kalau macam Imam Abu Hanifah, dia lebih kepada penyagaan. Kalau Imam Syafi'i, dia pembantu governor. Pengalaman dia sebagai jurutulis kepada Imam Malik menyebabkan dia ni mahir dalam penulisan. Maka diambil bekerja oleh Gubernur Yaman sebagai pembantu Gubernur Yaman. Jadi beliau bukan sekadar duduk di Yaman itu mengembangkan mazhab Syafi'i, mengajar, tapi terlibat dengan pentadbiran. Maksudnya Imam Syafi'i ini dia terlibat dengan pentadbiran. Pentadbiran dia berkalimat tadbir, bahasa Arab, pengurusan, dan terlibat dengan politik. Politik ialah pengurusan juga, pentadbiran juga. Bahasa Inggeris dimelayukan politik. Siasah bahasa Arab. Jadi semua tu benda yang sama aja. Bermaksud Imam Syafi'i juga terlibat dengan pentadbiran, dengan siasah, dengan politik. Jadi wajarlah bila Perdana Menteri kata guru-guru boleh terlibat dengan politik. Masuk nama ke-35 pula. Susah pula. Dah 34 orang dah ni. Okey tuan-tuan rahmatullah, itulah dia Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau memang orang yang disebut sebagai mujtahid. Yang disebut dalam hadis Rasulullah, mujtahid ini dia memang melaut ilmu dia. Dia tahu untuk memasakkan sesuatu ilmu tadi. Macam kita lah, kalau sekadar chef di rumah tu okey je. Tu baru ustaz nama dia. Tapi kalau mampu jadi chef di hotel, masak pakai kawah besar tu chef betul. Tapi kalau sekadar masak telur, masak ikan goreng, tu kita lah chef di rumah, tu ustaz. Tapi kalau alim, kalau ulama besar, dia istilah dia chef. Jadi kalau chef tu dia tahu memilih daging. Ni daging batang pinang, ni daging batang apa ni, kalau rebus pun tak lembut-lembut dia. Rupanya urat keting. Ni akan daging. Dia kenal, ni daging busuk, ni daging itu, ni daging ini. Kalau ikan dia tahu, pilih ikan macam mana. Tak payah buka insang pun dia tahu dah ikan tu macam mana, tengok mata, tengok itu, tengok ini. Tapi kalau kita yang tak tahu ikan tu macam mana, mata dah merah ke apa ke, insang dah kelabu ke, tak tahu, elok pergi beli je yang dah siap-siap masak. Jadi chef yang hebat ini, ulama ni, dia tahu mengadun. Dia tahu mengadun, dia tahu memilih daging macam mana, ikan tu macam mana, dan dia adun. Dia boleh masak dengan sedap tanpa menggunakan ajinomoto. Tapi ada juga chef jadi-jadian. Dia ambil ni ikan mana-mana pun, dia letaknya setongkol sebut perasa kat situ, mau tak sedap. Dia ambil perencah adabi yang memang dah siap masak adabi tu, buka je, plug and play je. Bila disajikan, kita pun rasa sedap betul ni, pandai masak dah. Sebenarnya dia ambil ajinomoto, dia ambil yang dah siap-siap tu, dia buka, plug and play je. Itu pun pandai juga, pandai memanfaatkan apa yang ada. Tapi dia bukan pakar. Yang pakar, dia buat daripada tulang boleh jadi perasa. Dia buat sendiri daripada tulang. Dia pilih daging, pilih ikan apa semua tu, dan dia adun jadi benda wow. Itu chef. Jadi chef berbeza dengan tukang masak biasa-biasa ni. Tukang masak biasa boleh masak satu kuali je. Tukang masak betul hebat, satu kawah. Jadi itu beza dia. Jadi sebab itulah di antara seorang agamawan, Rijaluddin, dengan seorang ulama beza. Ulama tu pula ada yang fuqaha, dia tahu bab fiqh, tapi dia tidak boleh merencana dengan menggunakan alat-alat lain untuk menjadi seorang mujtahid. Jadi sebab itulah mujtahid ini diberikan, kalau salah masih tetap dapat pahala. Sebab nak salah tu sukar nak salah. Tapi masih lagi ada benda yang kita rasa, dulu saya pun rasa macam kenapa ulama ni buat pandangan begini, salah pandangan ni. Rupanya kita yang salah. Sebab dia ada sebab.
Dia keluarkan pandangan tu betul dengan situasi dia. Situasi dia, sebab ulama tu dia akan keluarkan pandangan berdasarkan zaman dia. Cuba 100 tahun akan datang, ada entah budak mana buat kajian tahun 2020, dia buka semak, apa hal ni semayang jarak-jarak ni, ini ni gila ni, 2020 ni semayang jarak-jarak, 3 tahun semayang jarak-jarak. Ini ulama dalam zaman ni ulama usul. Dia tak tengok latar belakang cerita, dia tengok tu bagi hukum aja. Tu namanya tak cerdik. Jadi ulama zaman itu mengatakan selama zaman ni kita jarak-jarak, lepas ni kita boleh rapat dah sikit. Masjid Kota Damansara nampak dah mula rapat sikit, sikit lagi rapat banyak, Perlis rapat terus. Jadi betul pada zaman dia. Nampak macam tak betul, tapi betul pada zaman dia. Jadi betul pada zaman. Sebab itulah ijtihad itu semuanya betul. Kalau salah sekalipun diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu pahala untuk dia berijtihad. Ni kalau orang lain nampak ni apa hal semayang macam ni. Kalau orang baru sampai daripada bulan ni kan, dia tak tahu ada 2-3 tahun kita masalah dengan Covid ni. Dia akan kecik ni, detik ni. Tapi kalau dia tengok setiap fatwa tu ada latar belakang cerita dia, maka barulah dia boleh menerima. Sebab apa imam pada zaman Ibn Taymiyah biarkan dia Tatar tu minum arak. Dia biar Tatar minum arak, dia tak ada tegur pun Tatar minum arak. Maka anak-anak murid dia kata, imam ni seorang yang tegas. Bila Tatar dah menguasai negara, dia tak tegas pula, dia biar je Tatar tu minum arak. Maka anak murid dia pun tegurlah imam, kenapa imam tak tegas tegur Tatar tu. Imam kata, kalau Tatar ni sihat akal dia akan bunuh orang, maka biarkan dia minum arak. Biar dia minum arak, tunggang terbalik tu, 1 hari dia tak bangun. Sebab kalau dia bangun 1 hari, kalau aku tegur dia minum arak, dia tak minum, dia jadi marah sebab aku tegur dia. Apa akan berlaku? Bukan 1-2 botol, 1-2 kepala pun belum tentu lagi. Mungkin 1 kampung hilang kepala. Jadi kamu nak jaga kepala orang ke nak jaga botol? Maka biarkan minum arak, bergulit kelantang. Maka baru kita tahu, Imam Ibn Taymiyah bukan reda dengan arak tu, tapi dia menjaga fiqhul ma'alat. Fiqh al-ma'alat, implikasi. Antara implikasi dia minum arak, dia golek seorang dengan geng-geng dia, dengan dia tak minum arak tapi dia bunuh orang. Akal, minum arak jaga akal, bunuh orang jaga nyawa. Mana lebih penting? Jaga nyawa lebih penting. Maka sebab tu aku biarkan dia minum arak. Bukan bermaksud dia reda minum arak, dia biar. Jadi itulah semua benda tu ialah ijtihad yang ada latar belakang cerita dia. Jadi mereka ada kemampuan untuk menggarap hukum tadi, maka diberikan pahala. Kalau betul 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Jadi sebab itulah mujtahid ni hebat. Dia kemudiannya Imam Syafi'i ini juga bukan sekadar mujtahid, bukan sekadar salafus soleh yang hidup 300 tahun pertama. Salafus soleh ini golongan yang disebut dalam hadis sebagai khairul qurnun qarni sumal amsal fal amsal. Khairul qurnun qarni iaitu zaman sahabat, iaitu kurun Rasulullah. Kurun Rasulullah adalah zaman sahabat, iaitu siapa yang hidup dan sampai mati kekal muslim dan pernah jumpa Rasulullah semasa hayat dia, pernah jumpa Rasulullah dan hidup sampai mati dia seorang muslim, maka itulah namanya sahabat. Jadi kalau dia tak pernah jumpa Rasulullah, dia jumpa sahabat, maka itu namanya tabi'in. Dia Islam, kemudiannya sampai mati dia Islam, tak murtad, dia tak pernah jumpa Rasulullah tapi jumpa sahabat Rasulullah, itu namanya tabi'in. Dia disebut dalam hadis khairul qurnun qarni sumal amsal. Amsal itu ialah tabi'in, fal amsal dan golongan seterusnya, iaitu tak pernah jumpa sahabat Rasulullah, tak pernah jumpa tabi'in, tak pernah jumpa Rasulullah, tak pernah jumpa sahabat Rasulullah, jumpa tabi'in. Itulah diitba'ut tabi'in. Maka tabi'in ini ialah Imam Abu Hanifah, tabi'in. Dan itba'ut tabi'in ialah Imam Malik dan juga Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal.
Jadi Ahmad bin Hanbal ni anak murid pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni anak murid pada Imam Malik. Dan ketiga-tiganya ni ialah merangkai. Dan Imam Syafi'i mempunyai kekuatan ilmu daripada Imam Abu Hanifah, tapi tidak mengambil ilmu terus daripada Abu Hanifah, sebab Abu Hanifah lahir 80 Hijrah, wafat 150 Hijrah. Maka Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, pas betul. Wafat dia Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i tak pernah belajar dengan Abu Hanifah, tapi belajar dengan anak murid kanan Abu Hanifah. Ada dua orang, iaitu Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Syafi'i belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani lah yang memberi suaka politik kepada Imam Syafi'i sewaktu Imam Syafi'i difitnah menjadi pemberontak melawan kerajaan Harun al-Rashid. Jadi Harun al-Rashid ni berkawan rapat dengan Hasan Syaibani dan berkawan rapat dengan Imam Malik rahimahullah. Jadi Hasan Syaibani memberikan suaka dia, memberikan dia punya recommendation bahawa Imam Syafi'i ini bukan seperti mana yang dituduh, dan maka lepaslah Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi daripada tuduhan burah melawan menentang kerajaan, jadi daripada 10 orang yang dibawa, 9 orang dipancung. Sebab apa? Burah hukum dia pancung, tuan-tuan. Burah hukum pancung, dan hukum tu ada dalam perlembagaan kita. Burah ni menentang kuasa tertinggi dengan menggunakan quwwah, dengan menggunakan kekuatan persenjataan. Dia dalam kita punya undang tepat. Menentang yang Tuan Agung bersenjata, maka hukumannya mati. Hukumannya mati kan. Jadi hukuman tu menepati dengan sistem burah. Dan bila kita buat kajian, ada 6 hukuman mati di negara kita yang menepati hukuman syariah. Menepati hukuman syariah, antaranya burah, antaranya lagi melibatkan hukuman hirabah, kebanyakan hirabah lah, dan satu lagi melibatkan hukuman kisos. Dalam 302 atau 302 bunuh bala bunuh, itu hukuman kisos sebenarnya. Jadi cuma dalam Islam pancung, sekarang ni jerut. Cuma dalam darurat kejahilan hukum sekarang ni, bagi saya jerut itu dah boleh diterima sebagai hukuman mengambil nyawa juga. Sebab dalam Islam tak disebut mesti pancung. Bila kita kaji tak ada sebut mesti pancung. Cuma Rasulullah kata iza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Bila kamu mengambil nyawa, bila kamu membunuh, buatlah bunuhan yang terbaik. Bunuhan terbaik pancung. Tapi kalau ada benda yang sama maqasid dia, sama objektif dia, boleh mati cepat, maka itu dah dianggap sebagai boleh dah, menepati dah. Zaman sekarang ni tuan, kita anggap benda yang minimum requirement, boleh terima. Dan bila saya tengok kajian yang telah dibuat di UM tentang jerut, rupa-rupanya jerut ni memang dia hampir menepati hadis tu, iza qaltatum fa asnu al-qitlah. Sebab bila jerut mati terus. Tapi jangan bayangkan jerut cerita koboi. Jerut-jerut tendang kursi kan, tendang kursi, kawan tu pun jatuh. Dah. Kita punya jerut ini bukan macam cerita koboi, main tendang-tendang kursi tu. Dia punya tali tu dah proper, dia punya tempat tu dah proper. Jadi kalau dah jatuh je zam, dia akan tok mati terus. Mati terus. Jadi itu kehebatan dia. Dia cepat mati. Nak cepat lagi pakai tembak, tapi ganas pula. Tu cepat mati juga pakai penembak kan. Pergi China, cuba buat rasuah kat China. Buat rasuah kat China hukuman tembak, tuan-tuan. Tak ada siapa mengatakan hukuman tu mengerikan. Tembak, tapi tak ada senapan gajah, tapi senapang tembak lah, boom, mati. Jadi tu cara dia ahsinu al-qitlah. Terpulanglah. Bagi saya boleh terima benda tu. Sebab dalam jahiliah perundangan sekarang ni, mana yang okey kena dengan syariat tu boleh terima lah dulu. Sementara nak menunggu yang sempurna, nak menunggu sempurna pakai pancung, banyak berpuluh akta nak kena pindah. Jadi nak pindah satu pun menangis, nak pindah 30, jangan sembang lah. Ada lebih kurang 32 akta untuk dipindah baru boleh dapat pancung tu. Jadi terimalah dulu apa yang ada. Jadi Imam Syafi'i selamat
daripada hukum burah ni. Dalam mazhab Syafi'i burah termasuk dalam hudud. Adapun dalam mazhab-mazhab lain burah hanya ada 6, tak termasuk hudud. Kalau tak termasuk burah. Kalau hudud yang termasuk burah jadi 7. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain 6 aja, tidak termasuk burah. Sebab tu kita bincang bab burah ni, dia tak masuk dalam hudud, melainkan mazhab Syafi'i. Dan pengamalan di Malaysia dah 2 negeri yang buat undang-undang jenayah syariah, mereka tidak masukkan burah ni sebagai sebahagian daripada konon jenayah syariah. Dia masukkan bukan sebagai hudud, sebagai ta'zir je. Itu istimewanya di Malaysia ni. Walaupun kita menggunakan mazhab Syafi'i, tapi kita tidak masukkan burah sebab lebih sesuai untuk kita menggunakan pandangan jumhur berbanding pandangan Syafi'i. Di situ menunjukkan bahawasanya tidak ada ta'assub. Pengamalan mazhab Syafi'i tidak ta'assub. Jadi yang sesuai dengan kita ialah tidak masukkan burah itu dalam hudud, tapi dalam ta'zir. Masuk dalam ta'zir. Jadi Imam Syafi'i ini juga bukan sekadar hidup di 300 tahun pertama sebagai ulama-ulama yang disebut sebagai salafus soleh, tapi beliau juga seorang mujaddid. Yang Rasulullah sebut likulli ra'su mi'atu sanah, bagi setiap awal 100 tahun akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala man yujaddidu amra dinahu. Akan diutuskan seorang yang akan membawa pembaharuan dalam urusan agama mereka. Jadi setiap zaman tu ada kemuncak dia. Kemuncak apa yang jadi masalah zaman itu, maka mujaddidnya menyelesaikan masalah tu. Zaman kurun pertama jangan nak sebut mujaddid. Kurun pertama tak ada mujaddid, sebab kurun pertama tu zaman Rasulullah. Maka jangan sembang mujaddid, sebab Rasulullah tu ada. Maka kurun pertama tu ada Nabi. Kurun kedua tak ada Nabi, maka Allah datangkan mujaddid. Kurun kedua ni hebat dengan kerajaan yang baru dibentuk, dan juga peluasan kuasa yang hebat. Maka ketika itu Umayyah menjadi satu benda politik, menjadi benda yang besar. Dalam banyak-banyak politik ini, mujaddid dikeluarkan daripada bidang politik. Maka mujaddid kurun kedua ialah Umar bin Abdul Aziz, yang sangat hebat dia punya politik dia. Dalam masa 2 tahun dia mampu menjadikan dunia Islam makmur semakmur-makmurnya. Dan dalam masa yang singkat dia mampu untuk membawa misi dakwah ke seluruh dunia. Sampaikan alam Melayu pun sampai misi dakwah dia. Dan bukan sekadar sampai misi dakwah dia berjaya mengislamkan 2 kerajaan yang telah pun didatangi misi dakwah tersebut oleh kerajaan sebelum tu, iaitu oleh Muawiyah sampai dah ke alam Melayu, tuan-tuan. Tapi dia tidak mampu mengislamkan kerajaan Kalinga di Jawa dan juga Zabaj ataupun Sriwijaya di Sumatera. Tapi datang zaman Umar bin Abdul Aziz menggantikan. Selepas itu maka Umar bin Aziz tukarkan dana-dana zakat yang sangat banyak itu yang tidak digunakan, maka ditukarkan kepada fi sabilillah yang besar-besaran, hantar mubalik keluar. Maka dihantar ke seluruh dunia termasuk alam Melayu. Bila sampai di alam Melayu, tuan-tuan, maka dia telah pun berdakwah kepada kerajaan Kalinga yang dulu hanya mampu untuk dibuat hubungan diplomatik. Tapi bila zaman dia berjaya mengislamkan Raja J. Sima, yang telah pun menjadi raja zaman itu. Dulu mak dia Ratu Sima tak mampu diislamkan oleh Muawiyah, tapi boleh buat rakan diplomatik. Tapi anak dia J. Sima masuk Islam. Kemudiannya itu di Jawa, Pulau Jawa. Pulau Sumatera ialah kerajaan Zabaj. Zabaj ni orang Arab sebut Zabaj, Melayu sebut Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya ketika itu ditadbir oleh Lokita Warman. Lokita Warman telah pun diislamkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi layaklah dia ni menjadi tokoh yang dianggap sebagai mujaddid kurun kedua. Dan mujaddid kurun ketiga, ledakan ilmu sangat hebat. Maka orang yang wajar untuk dinobatkan di zaman ledakan ilmu, orang tersebut ialah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu mendapat penobatan sebagai mujaddid pada kurun dia. Kurun ketiga dia lah mujaddidnya. Dan pada kurun itu jugalah mazhab dia telah sampai ke alam Melayu. Sampai ke alam Melayu, tuan-tuan.
Bila sampai Melayu, mana kita tahu? Kita dapat tahu apabila dijumpai batu nisan Syekh Abdul Qadir Husin Shah Alam di Yan Kedah, bukan Yan Kedah, di Tanjung Inggris. Jadi di batu nisan itu tertulis 291 Hijrah. Jadi Imam Syafi'i wafat 205, 291 ulama daripada Hadramaut dah sampai ke alam Melayu, mengislamkan alam Melayu sampai dia mati di situ. Bermaksud bukan dia seorang, banyak lagi, tapi tak jumpa dia punya batu nisan dia, tak jumpa dia punya kesan-kesan arkeologi dia. Yang kawan tu pun jumpa sebab sebab takdir Allah lah kita nak jumpa. Main takdir Allah jumpa zaman sekarang. Sebab apa? Masa kawasan dia dikebumikan ialah Tanjung Inggris. Tanjung Inggris ni sekarang ni jauh, dekat dengan Pendang tu. Dulu Tanjung Inggris ni tepi laut, tapi setelah hampir 1000 tahun geografi dah berubah. Tanjung Inggris tu dah jadi sebagai daratan yang jauh daripada laut. Jadi makam dia still ada dekat situ lagi. Nama tempat dia Tanjung Inggris. Sebelah Tanjung Inggris tu Langgar. Langgar tu ada kawasan perkuburan diraja. Kat situlah kuburan Syekh Abdul Qadir ni. Bila masyarakat moden ni nak flat kan, nak ratakan kawasan kubur tu, dia cucilah kubur tu, dah ratalah kubur tu. Tengok ni kawasan kosong ni, ratalah. Rupanya dekat busuk tu ada hantu Ustaz. Dah tu orang Melayu. Kat busuk tu ada makhluk halus. Memang betul, kat busuk ada makhluk halus. Makhluk dia ialah ananai. Ananai kan halus. Kalau makhluk gaib tak, makhluk gaib tak. Jadi makhluk halus betul. Jadi busuk tu dibina, ananai timbus, maka menimbus kubur tu ratus tahun, hampir 1000 tahun. Bila buka, rupanya dalam busuk tu ada banyak kubur. Maka bila tengok-tengok, ni kubur zaman Aceh. Sebab kalau pakar batu ni, dia tengok batu dia tahu dah, ni batu Aceh, ni batu Mamalik, ni batu ni batu mana ni. Walaupun orang kawasan batu, dia tak tahu kalau dia tak pakar. Kalau tak pakar, dia tengok batu macam batu apa, tak tahu. Tapi kalau pakar batu, dia tahu ni zaman bila. Sebab setiap batu nisan tu ada zaman-zaman dia, dan boleh dikaji tulisan dia tu. Bila dia buat kajian, maka jelaslah 291 Hijrah. Dia menunjukkan bahawasanya ulama daripada Hadramaut dah sampai. Ustaz, macam mana Ustaz tahu tu Hadramaut? Tuan-tuan, Arab ni tidak ada Arab yang boleh belayar melainkan Arab di kawasan Yaman. Arab-Arab lain ni dia main tengah-tengah padang pasir je. Itu disebut dalam Quran sebagai li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka melakukan rihlah syita'i was-saif, utara selatan aja. Musim panas dia pergi ke utara sebab utara tu agak sejuk, Syria, Syam. Musim sejuk dia pergi selatan sebab selatan agak panas. Dia main kawasan Hijaz saja. Tapi orang-orang di kawasan selatan di Yaman itulah yang menjadi pelaut. Jadi nak jumpa ikan bagi selatan. Pelaut tu hanya orang Yaman saja. Sebab itulah pelaut-pelaut Yaman ini, mereka lah yang menyebarkan Islam sampai ke China, dan mereka lah yang menyebarkan Islam yang bermazhabkan Syafi'i. Sebab apa? Yaman itu base Imam Syafi'i. Imam Syafi'i base kat situ. Sebab apa? Pertama yang membuka kawasan Yaman di zaman Rasulullah ialah Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali buka Yaman, maka ahli bait ramai berada di situ. Jadi bila ahli bait ramai berada di situ, Imam Syafi'i pula jadi sekpol governor. Jadi sambil dia mentadbir kawasan itu, dia mengajar fiqh kawasan itu. Maka kawasan itu dengan ahli baitnya, dengan Syafi'iyahnya, maka berhimpunlah situ. Jadi mereka inilah yang menyebarkan Islam ke tempat lain yang melibatkan pelayaran. Maka mereka bawa Islam yang bermazhabkan Syafi'i ke tempat-tempat yang mereka pergi berniaga. Dia berniaga ke arah timur. Maka disitulah dia sebarkan Islam yang bermazhabkan Syafi'i. Adapun yang datang sebelum Imam Syafi'i membuat mazhab, ada. Memang ada ahli bait yang datang. Tapi mereka tidak membawa mazhab Syafi'i sebab Imam Syafi'i tak lahir lagi. Imam Syafi'i tak lahir lagi. Maka memang ada yang datang. Tapi yang datang itu bermazhabkan mazhab Ja'far Shadiq. Mazhab Ja'far Shadiq ini adalah satu mazhab yang diiktiraf dalam Islam. Dia bukan mazhab Syiah. Syiah menempel pada dia. Tapi dia bukan Syiah.
Kalau kita belajar di Azhar, kalau ambil jurusan syariah, mesti belajar muqaranah mazhab, perbandingan mazhab. Mesti belajar Imam Ja'far Shadiq, bukan sebagai imam Syiah, tapi sebagai imam-imam dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Muhammad Ad-Dibai ini ialah golongan Ahlul Bait yang datang ke alam Melayu sebelum mazhab Syafi'i tersebar. Jadi sebelum mazhab Syafi'i itu mereka bermazhab Ja'far Shadiq. Sebab apa? Ja'far Shadiq itu bapa dia, Muhammad Ad-Dibai bin Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ni anak cucu kepada Imam Sayyidina Ali. Maka dah tersebar ke mazhab, ke kawasan sini dengan mazhab Ja'far Shadiq. Bila datang mazhab Syafi'i, maka tidak ada masalah, sebab Ja'far Shadiq ini juga membawa manhaj yang sama dengan Ahlul Bait, manhaj yang sama dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebab itulah apabila sampai ada di Imam Muhammad Ad-Dibai sampai di Perlak, Sultan Perlak terima dia sebagai, bukan sekadar sebagai tamu, tapi terima dia, minta dia jadi menantu kepada rombongan dia, menantu kepada puteri Sultan Perlak. Sultan Perlak ni dia ada seorang anak, Makhdum Tansuri nama dia. Jadi bila sampai dia Muhammad Ad-Dibai dengan rombongan dia, maka anak Muhammad Ad-Dibai tadi dikahwinkan dengan puteri Makhdum Tansuri, maka lahirlah Sayyid Abdul Aziz. Jadi Sayyid Abdul Aziz inilah yang memulakan keturunan Rasulullah yang memerintah kerajaan Melayu yang pertama. Jadi kerajaan Melayu tadi dia tak terasa kehilangan, sebab Abdul Aziz tadi ialah cucu dia, anak kepada Makhdum Tansuri, puteri dia yang berkahwin dengan Sayyid Ali, anak kepada Muhammad Ad-Dibai bin Ja'far Shadiq. Dia bermula saat itu keturunan Rasulullah membina kerajaan Aziziyah di Perlak, dan bermulalah kerajaan Rasulullah, kerajaan itrah Rasulullah memerintah alam Melayu, tuan-tuan. Jadi orang Melayu tak terasa dia hilang, sebab itu cucu dia. Dan dalam masa yang sama itulah keturunan Rasulullah yang berkembang biak sampailah kepada banyak macam-macam, berkembang lagi sampai kepada lebih kurang dalam 32 yang saya catatkan dalam buku ni, wilayah-wilayah yang dipimpin oleh Ahlul Bait. Namun akhirnya wilayah tadi semua hancur, tinggallah beberapa wilayah yang kekal sampai hari ini. Ya, jadi itulah dia tanda kasih sayang umat di alam Melayu ini dengan itrah Nabawi. Mereka tidak akan mengambil raja-raja, melainkan datang berketurunan raja sendiri atau keturunan Rasulullah SAW. Itu juga yang berlaku pada yang masih kekal sama sekarang, ialah di Brunei. Brunei Darussalam dia anak cucu Rasulullah SAW. Jadi bila Brunei Darussalam ada bermula dengan Syarif Ali. Syarif Ali ini bekas seorang syarif yang memerintah Mekah, tapi dia ada berlaku pergeseran dengan adik-beradik dia, maka dia tak nak berperang. Dia tarik diri dan dia pergi mencari tempat yang aman. Tempat yang aman ialah kawasan kita, tuan-tuan. Maka dia pergi ke Brunei. Sampai di Brunei disambut oleh Sultan Ahmad Brunei, dan Sultan Ahmad kebetulan pula tak ada keturunan lelaki. Dia ada puteri dia, puteri Kinabatangan. Bukan Parlimen Kinabatangan, tu Bung Mutaradil. Puteri Kinabatangan. Maka dia pelawa untuk berkahwin dengan puteri dia. Maka berkahwinlah Syarif Ali dengan puteri Kinabatangan, melahirkan anak yang seterusnya anak itu menjadi raja-raja Kesultanan Brunei sampai hari ini. Tapi tak pakai Said tak pakai Said, pakai Kesultanan Brunei begitu je, dia tak pakai Said. Jadi berterusan. Jadi Raja Brunei tak rasa dia hilang, sebab itu cucu dia. Dan berterusanlah keturunan dia bercampur keturunan Rasulullah memerintah Brunei, daripada Brunei yang besar kepada Brunei yang kecil sama sekarang kan. Tapi kecil-kecil pun dia merdeka, dan dia menjadi sebuah negara yang sangat-sangat hebat daulat dia. Jadi sama sekarang. Sebab itulah kalau Brunei dia menabalkan raja dia tak pakai keris, dia pakai pedang bongkok. Pedang bongkok itulah pedang dia punya nobat yang dibawa daripada Mekah ke alam Melayu, dan nobat tu disimpan sampai ke hari ini sebagai alat-alat pertabalan. Dia tak pakai keris, dia pakai pedang tu bongkok. Pedang bongkok tu pedang menebas kepala orang tu. Kalau tengok pedang tebas kepala orang kat Saudi tu, pedang dia bongkok. Macam ladin kita dekat kampung tu kan, bongkok. Tu lebih kurang lah tu. Itu nak menebas semak samun ke belakang rumah.
Jadi tuan-tuan rahmatullah, jadi Imam Syafi'i ialah seorang yang dianggap sebagai mujaddid, yang membawa tajdid apa kita dah. Jadi Imam Syafi'i bukan sekadar seorang mujtahid, dia juga seorang yang dianggap sebagai salafus soleh, sebab 300 tahun pertama, dan yang ketiga ni dia seorang mujaddid. Jadi zaman dia zaman yang melibatkan ilmu, maka mujaddidnya juga seorang yang lautan ilmu dia. Sebab tu kalau pergi ke masjid tempat makam Imam Syafi'i, atas makam itu ada kubah. Itu bukan masjid, itu kubah makam dia. Tanda kubah makam dia ialah dekat atas makam tu ada kubah. Kubah tu tidak ada tanda bulan bintang, ada kapal atas tu. Jadi bawah tu bukan tempat sembahyang, bawah tu kubur. Tanda dia tidak ada bulan bintang, dia ada kapal. Kapal tu maksud dia, bawah kapal tu laut. Maksudnya Imam Syafi'i yang melaut ilmu dia ada bawah tu. Jadi dia tak buat bulan bintang, dia buat kapal. Nanti saya tunjuklah dalam buku saya, dalam muka depan tu terletakkan kubah Imam Syafi'i yang terbaru, yang baru lepas di repair oleh kerajaan Mesir. Jadi saya cakap itulah qouli hadza, nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih para suratul asr.